Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom kali ini kita pasak sejarah bersama dengan cikgu di mana kita akan meneroka tajuk baru sejarah KSSM untuk tingkatan 5 iaitu bab 1. Bab 1 ini berkaitan mengenai kedaulatan negara. Jadi, pada sesi kali ini, kita akan sentuh dahulu mengenai 1.1 iaitu konsep kedaulatan. Jadi, kita akan lihatlah dari segi takrif kedaulatan dan juga jenis kedaulatan. Tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Secara umumnya, kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Ini secara umumlah bila kita bercerita mengenai kedaulatan. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut mengenai takrif kedaulatan. Kita akan lihat takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani. Kemudian kita akan lihat juga dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu. Okey, kita pergi dulu yang pertama iaitu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kedaulatan ialah supernus atau supranus. Maksudnya ialah agung dan juga tertinggi. Jadi kita boleh lihat di sini di mana dalam bahasa Yunani ni supernus dan supranus ni maksudnya adalah agung dan tertinggi. Dan perkataan ini merujuk juga kepada negara yang bebas dan juga merdeka. Jadi itu takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani. Dan kita lihat pula takrif kedaulatan mengikut bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty. Apa maksudnya? Maksudnya ialah negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kita ulang balik di mana apa sovereignty ni? Negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Itu takrif kedaulatan dalam bahasa Inggeris. Dan yang ketiganya ialah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab. Perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan daulah. Apa maksud daulah? Daulah bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah negara. Itu maksud daulah ya, kuasa pemerintahan sesebuah negara. Dan yang akhir sekali ialah takrif kedaulatan dalam bahasa Melayu. Takrif kedaulatan dalam bahasa Melayu ini daripada perkataan daulat. Apa maksud daulat ni? Daulat ni bermaksud kekuasaan terhadap pemerintahan kerajaan. Cikgu ulang, daulat ni bermaksud kekuasaan terhadap pemerintahan kerajaan. Jadi itu yang menunjukkan takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu. Jadi kita akan terus pergi dengan lebih lanjut dengan kita akan lihat pandangan tokoh mengenai kedaulatan pula. Kita lihat kepada beberapa orang tokoh. Yang pertamanya kita akan lihat kepada ahli falsafah Yunani iaitu Aristotle. Aristotle menyatakan bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Malah ia merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Jadi ini yang dinyatakan oleh Aristotle. Manakala untuk ilmuwan Islam kita ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Di sini kita akan lihat di mana kekuatan semangat kekitaan ini akan diiringi dengan semangat beragama dan ini akan menyebabkan sesebuah bangsa akan rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Jadi ini yang diutarakan oleh Ibnu Khaldun mengenai kedaulatan. Dan kita akan lihat pula untuk tokoh kita yang ketiga iaitu yang merupakan ahli falsafah politik Perancis iaitu Jean Bodin. Jean Bodin menyatakan pula di mana kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara dan kedaulatan ini mempunyai sifat kekal. Sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Ini yang dinyatakan oleh Jean Bodin.
Dan yang keempatnya ialah bapa kemerdekaan negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, di mana Tunku Abdul Rahman telah menyatakan kedaulatan ni dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi ini berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan rakyat. Jadi itu yang dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman. Dan yang terakhir sekali ialah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas yang merupakan mantan Ketua Hakim Negara. Di mana Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas telah menyatakan kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Ini yang dinyatakan oleh Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Jadi itu mengenai pandangan tokoh. Dan kemudian kita akan pergi pula kepada jenis kedaulatan. Kita ada 4 jenis kedaulatan. Yang pertama kita ada kedaulatan tradisional. Yang keduanya kita ada kedaulatan moden. Yang ketiga, kita ada kedaulatan undang-undang dan yang akhir sekali yang keempat, kita ada kedaulatan antarabangsa. Jadi kita ada 4 jenis kedaulatan dan kita akan lihat dulu satu persatu. Yang pertama dahulu iaitu kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Malah ia telah wujud sejak tamadun awal manusia. Bagi Malaysia, kedaulatan negara kita ini berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi kedaulatan kita ni terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja. Sebab itulah di negara kita, raja mempunyai kuasa tertinggi. Malah kedudukan dan kedaulatan raja telah diperkukuhkan oleh taat setia rakyat. Maksudnya di sini masa kedaulatan tradisional ni kita di negara kita raja mempunyai kuasa tertinggi dan kedudukannya diperkukuhkan dengan taat setia rakyat kepada raja tersebut. Jadi itu tentang kedaulatan tradisional. Kemudian yang kedua kita akan lihat pula kedaulatan moden. Kedaulatan moden ini dikaitkan dengan idea pembinaan negara bangsa selepas berlakunya revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Jadi kita dah belajar tentang revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis semasa tingkatan 4. Dan kedaulatan moden juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama pula, kedaulatan telah dikaitkan dengan nasionalisme. Di mana nasionalisme ini telah menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa. Jadi kita lihat selepas Perang Dunia Pertama ni, kita dah dikaitkan kedaulatan kita dengan nasionalisme dengan menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Tapi bagi negara kita, kedaulatan negara kita ini sebenarnya lahir daripada gabungan negeri yang kemudiannya kita kenali Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan juga Persekutuan Malaysia 1963. Ini adalah tentang kedaulatan moden. Yang ketiganya ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ialah kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Di sini kita akan lihat di mana kedaulatan undang-undang ini akan menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya akan menjadikan negara kita aman, stabil dan juga makmur. Dan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang ini, Badan Kehakiman yang bebas dan berwibawa telah diwujudkan. Selain itu, kita dapat lihat di mana kedaulatan undang-undang ni terdapat di dalam prinsip keempat dalam rukun negara kita. Jadi itu mengenai jenis kedaulatan yang ketiga iaitu kedaulatan undang-undang. Dan yang akhir sekali ialah kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara yang lain.
Jadi cikgu ulang kat sini di mana kalau kita sebut tentang pengiktirafan antarabangsa ni, ia merupakan apa? Pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara. Bila ada pengiktirafan PBB terhadap sebuah negara ni, yang kita anggap itu yang menunjukkan kedaulatannya dan dia tidak boleh dicabuli oleh negara yang lain. Deklarasi Hubungan Perhubungan PBB pada tahun 1970 telah mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa dan keanggotaan Malaysia dalam PBB telah membuktikan bahawa dunia juga telah mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang bebas, yang merdeka dan juga yang berdaulat. Jadi itu mengenai kedaulatan antarabangsa. Jadi cikgu ulang sedikit mengenai 4 jenis kedaulatan ini. Yang pertamanya ialah kedaulatan tradisional di mana kita lihat sistem pemerintahannya berkuasa mutlak dan berpaksikan kepada raja-raja Melayu. Kalau dekat negara kita, lebih kepada berpaksikan kepada kedaulatan raja kita. Dan kemudiannya kita sebagai rakyat ni akan memberikan taat setia kepada raja tersebut. Okey, itu mengenai kedaulatan tradisional. Manakala kedaulatan moden ni pula kita akan lihat dikaitkan dengan idea pembinaan negara bangsa. Dan kita lihat selepas Perang Dunia Pertama pula, ia mula dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan juga bahasa. Dan kemudiannya kita akan lihat kepada kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ini kita lihat di mana kerajaan dan rakyat kita ni terikat oleh undang-undang yang kita perlu patuhi agar ia akan dapat menjamin keadilan, keamanan dan kestabilan serta kemakmuran negara kita. Dan di sini juga kita lihat di dalam kedaulatan undang-undang ni maka ditubuhkan ataupun diwujudkan badan kehakiman. Dan yang terakhir sekali ialah kedaulatan antarabangsa. Di mana kalau kedaulatan antarabangsa ni membawa kepada pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara yang lain. Jadi itu sedikit mengenai 4 jenis kedaulatan. Cikgu harap kamu dapat manfaat daripada apa yang cikgu terangkan tadi. Dan cikgu berhenti dahulu di sini. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sebelum itu jangan lupa ikuti video cikgu yang berikutnya. Okey, so sekian. Terima kasih. Bye. Berjumpa lagi.